Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. 大家晚上好. Saya nak mengungkap bahawa saya baru datang bersama dengan Datuk Seri Niza daripada Jamaah Makan Malam di Kuala Kangsar dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kita di Kuala Kangsar dan sedang dalam perjalanan ke Dewan ini. Ini satu saat-saat yang dinantikan. Bukan senang kita nak anjurkan ceramah sedikit, sebab kita telah usahakan untuk nak ceramah di Kampung Jelentuh, ditolak oleh OCPD. Kita nak buat di Dewan Bandaran, di hadapan Dewan Bandaran Gopeng, juga ditolak. Kita nak buat di Bandar Gopeng, walaupun kita lihat itu tidak ada masalah dari segi lalu lintas. Pasar malam pun tak ada masalah. Kenapa ceramah pun pula ada masalah? Pula ditolak. Sebab mereka takut. Takut apa? Takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu kita terpaksa lah gunakan topeng ini. Tapi saya gembira hari ini kita lihat yang datang bukan setakat masyarakat Melayu, ada rakan-rakan daripada masyarakat India, masyarakat Cina dan juga orang asli. Dan ini mencerminkan masyarakat satu keluarga, bukan satu Malaysia. Betul-betul sekeluarga. Saudara-saudari, baru saja kita dengar daripada Datuk Ngeh berkenaan dengan ekonomi. Kita lihat, saya pernah berjumpa dengan seorang pesakit daripada Brunei baru-baru ini. Saya cuma nak tanya beliau bagaimana di Brunei. Dia kata anak dia masuk universiti. Saya tanya, perlu bayar yuran universiti tak? Dia cakap tak perlu, mana ada. Masuk universiti, kerajaan bayar dia untuk masuk universiti. Ini Brunei. Harga petrol paling rendah sekali. Ini Brunei. Di Malaysia, Brunei keluar minyak, kita keluar minyak. Dia minyak harga kurang, kita minyak harga tinggi. Kalau kita banding dengan negara-negara yang keluar minyak di seluruh dunia, Malaysia sudah menjadi sebuah negara yang paling miskin antara keluar minyak. Kita lihat dengar daripada Datuk Ngeh tadi bahawa hutang kerajaan persekutuan sudah meningkat sehingga 400 bilion ringgit Malaysia. Ini bermakna setiap keluarga kita menanggung hutang 70,000 ringgit. Kalau kita guna 70,000 ringgit, beli satu buah kereta wajar, pakai petrol sehingga 10 tahun pun tak habis. Itu 70,000 ringgit. Anak kita setiap sebaik saja lahir menanggung hutang. Kalau kita banding dengan negara-negara yang lain, Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapura, kalau 30 tahun yang lalu kita sama rata. Tetapi kita ada minyak, ada biji timah, ada bala, ada kelapa sawit, ada getah. Yang tidak ada gempa bumi, yang tidak ada tsunami skala. Tetapi hari ini kita sudah jauh ketinggalan. Singapura, sebuah island yang begitu kecil, 1/5 daripada saiz Malaysia dari segi bilangan penduduk. Sekarang ekonomi Singapura lebih besar daripada Malaysia, walaupun Singapura tak ada minyak. Ini jelas menunjukkan bahawa di bawah UMNO Barisan Nasional kita sudah jauh ketinggalan. Adakah kita boleh teruskan sedikit? Kalau kita banding dengan Korea dan sebagainya, apa yang membedakan negara-negara yang maju dengan Malaysia? Yang penting satu, rasuah. Jadi ini jelas. Kita tengok walaupun kita keluar petroleum yang begitu banyak, tetapi kerajaan persekutuan masih menanggung hutang yang begitu besar.
Mungkin kalau hutang ini berterusan seperti mana yang dikatakan oleh Menteri Idris Jallah, di mana dalam tahun 2019 negara akan jadi bankrupt. Najib kata 2020 negara maju, tapi Idris Jallah kata 2019 negara bankrupt. Ini negara jadi bankrupt, lepas itu jadi negara bankrupt yang maju. Kalau kita percayalah, saudara-saudari, kita tahu apa yang berlaku adalah masalah rasuah dan salah guna kuasa. Bayangkan kalau dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita dengar laporan audit mengatakan bahawa Kementerian Pertahanan membeli Maggi Mee harga pasaran 30 sen. Dia beli RM1, RM2 satu paket. Itu cerita lama lah. Tetapi cerita yang baru lagi teruk. Kita beli komputer, notebook komputer. Kita kalau pergi ke Cox, RM4,000 kita beli komputer yang canggih-canggih, yang baik, yang top of the range. Kerajaan guna RM42,000. Saudara-saudari, antara saudara-saudari yang duduk dalam kampung, saudara pasti faham apa begitu besar yang RM42,000. Ramai antara saudara-saudari gaji setahun 2 tahun pun tak sampai RM42,000. Tetapi kerajaan guna beli satu notebook komputer RM42,000. Ini bukan cakap dibuncai. Ini cakap laporan Ketua Audit Negara. Setiap tahun perkara ini berlaku. Orang bina stadium pakai 10 tahun, 100 tahun. Kita bina stadium tak sampai tahun untung. Orang buat parlimen, parlimen guna 50 tahun, 100 tahun tak ada masalah. Kita pun ada parlimen guna 100 juta ringgit untuk buat pembinaan, untuk repair, tak sampai tahun bocor. Orang buat mahkamah, kita pun buat mahkamah. Orang mahkamah boleh pakai, kita buat mahkamah, tak sampai tahun bocor runtuh. Baru saja di hospital Sedang, siling pun runtuh. Kalau saudara-saudari ingat, beberapa bulan yang lepas di hospital Batu Gajah, kita bangkitkan kes ini di mana siling itu jatuh, kena seorang budak kecil sampai kepala dia bengkak sedemikian. Itu sudah berlaku dan sekarang pula di hospital Sedang. Dan ini kalau kita lihat, ini projek-projek yang diswastakan di hospital Batu Gajah. Orang yang bertanggung jawab adalah Faber Medicine, sebuah syarikat yang bertanggung jawab untuk maintenance hospital, menjaga bangunan hospital. Di hospital Sedang, Redicare, ini syarikat-syarikat kroni yang dapat kontrak-kontrak besar, tapi dia dapat kontrak dan tak jalan tugas dia. Saudara-saudari, inilah sebab kenapa kita sekarang hutang besar. Apa makna hutang besar untuk rakyat biasa? Kalau kita ingat, oleh kerana hutang besar ini, kerajaan kata tak boleh bagi subsidi lah, harga gula naik. Najib jadi Perdana Menteri, tahun pertama harga gula naik. Kali kedua harga gula lagi naik. Sudah 2 tahun naik 2 kali. Bukan setakat itu, dia kata tak ada duit untuk subsidi. Sebab itu harga petrol naik. Semua barang sudah naik. Jadi ini jelas menunjukkan apabila kerajaan tak pandai urus ekonomi, apabila rasuah meneluasa, ketirisan berlaku, yang susah bukan kroni yang dapat kontrak besar, yang susah bukan mereka yang dapat AP, yang susah bukan mereka yang dapat share kerana mereka sudah kaya. Ananda Krishnan tidak susah, Lim Kok Tai, anak kepada Lim Kok Tong tidak susah. Yang susah saudara-saudari, orang biasa, orang kerja di kilang,
kaki tangan kerajaan, orang penjajah kecil. Ini orang yang hadapi kesusahan. Sebab apabila harga barang naik, standard of living akan merosot. Ini masalah dia. Untuk Najib itu tak ada masalah. Untuk Rosmah Mansor ini lagi tak jadi masalah. Sebab dengan kuasa dia, dengan pengaruh dia, dia telah dapat mempengaruhi Najib Tun Razak supaya umumkan dalam parlimen supaya barang-barang mewah yang jenama, seluar dalam jenama, beg jenama, baju jenama, semua tak payah teks sekarang. Ini kita lihat, ini Rosmah Mansor. Tetapi untuk orang biasa, apakah yang kita dapat? Ada yang didahulukan, ada harga barang naik, orang biasa nomor satu. Harga gula naik, nomor satu. Harga metro naik, nomor satu. Saudara-saudari, jelas kalau kita biarkan UMNO Barisan Nasional uruskan ekonomi macam ini, negara akan jadi bankrupt. Dalam anggaran pemandu dan juga anggaran mengikut Menteri Kewangan setiap tahun 28 bilion ringgit. 28 bilion ringgit telah hilang akibat rasuah dan ketirisan. Berapa banyak 28 bilion ringgit ini? Kita bayangkan sekarang apabila EPF nak beli Lebuh Raya Utara Selatan, harga yang dibayar 23 bilion ringgit. Ini bagaimana? Kalau kerajaan cerdik, kalau kerajaan bersih, tidak rasuah, jimatkan 28 bilion ringgit, kita pasti boleh beli dalam jimat 1 tahun, boleh beli Lebuh